Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini. Kita sambung lagi perbahasan daripada kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Perbahasan pada isu yang ke-9, iaitu di bawah tajuk menjadikan ilham sebagai hujah dalam melakukan sesuatu perkara, khususnya perkara yang berkaitan dengan agama, perkara yang berkaitan dengan syariat. Sebelum daripada kita tengok perbahasan yang nak disampaikan oleh penulis berkenaan dengan isu ilham ini, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-7 dan ke-8 khususnya, iaitu ayat yang berbunyi wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-7 daripada surah Asy-Syams, iaitu wa nafsin wa ma sawwaha. Apa maksud daripada ayat ni? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi diri manusia yang menyempurnakan kejadiannya, iaitu Allah Ta'ala sempurnakan kejadian dia dengan kelengkapan yang sesuai untuk keadaannya, keadaan di hidup atas muka bumi. Bila mana Tuhan sebut tentang kejadian manusia, terus masuk ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, iaitu ayat yang ke-8 Allah Ta'ala sebut antara kesempurnaan kejadian manusia itu adanya unsur ilham. Fa'alhamaha mai pada perkataan ilham, ataupun kita dalam bahasa Melayu kita sebut juga dengan perkataan ilham, yang bermaksud lintasan hati. Lintasan hati itu boleh jadi lintasan yang bersifat salbi, iaitu negatif, ataupun lintasan hati yang bersifat ijabi, iaitu lintasan yang bersifat positif. Manusia berkebolehan untuk ada benda ni dalam diri dia tanpa perlu diucapkan ataupun perlu diaksikan. Cuma Tuhan sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia ni fujur. Fujur maksud dia jahat. Wa taqwaha, taqwa maksud dia kebaikan, sesuatu benda yang baik. Taqdimul fujur ala taqwa. Para ulama menyebutkan kenapa didahulukan jahat baru baik. Kerana lintasan kebanyakannya membawa kepada kebinasaan. Kebanyakan, tak semua, kebanyakannya. Bila mana manusia hidup berpandukan kepada ilham semata-mata, ilham itu berat untuk menyelewengkan manusia. Ada ilham-ilham yang baik, tapi ada juga ilham-ilham yang diselewengkan, ilham yang tak membawa pada kebaikan. Jadi perbahasan pada pagi ini nak sebut pada kita, dalam kelompok orang Islam ni
adanya sesetengah daripada orang Islam ni yang menjadikan ilham itu sebagai tonggak, menjadikan ilham itu sebagai pasak untuk berurusan dengan urusan-urusan hidup. Maknanya apa-apa saja urusan, sama ada urusan yang bersifat duniawi ataupun urusan yang bersifat ke arah akhirat, semuanya berpandukan kepada ilham. Bab yang ke-8 sebelum pada ni, perbahasan kita ialah berkenaan dengan mimpi. Mimpi ialah satu gambaran dalam fikiran manusia, satu gambaran yang berlaku dalam kejadian manusia ni. Manusia ada kemahiran, kebolehan untuk bila mana dia tidak sedar, dia tidur, dia boleh nampak benda lain walaupun badannya, zahirnya berada di tempat lain. Okay. Yang tu kita dah bahas, menjadikan apa-apa yang tergambar waktu minda di bawah sedar sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang ni pun banyak membawa kepada keburukan. Walaupun agama mengiktiraf tentang mimpi-mimpi boleh digunakan sebagai pedoman hidup, tapi dalam hadis yang banyak Nabi menyebut mimpi itu ada kategorinya, iaitu kategori yang buruk, dan cara berinteraksi dengan mimpi yang buruk diajar oleh Nabi. Nabi suruh ta'awudz, Nabi suruh ludah ke kiri dengan isyarat, dan Nabi suruh mengalihkan posisi tempat tidur, menunjukkan pada kita bahawasanya ada mimpi-mimpi yang tak memberi apa-apa timbangan ataupun pedoman dalam hidup. Okay. Sekarang ni perbahasan ilham ialah kebolehan manusia untuk menggambar sesuatu dalam keadaan minda masih lagi sedar, belum bawah sedar, masih lagi sedar. Okay. Dan kebolehan ini ataupun perkara ini telah membawa banyak perubahan dalam pengamalan orang Islam, terutamanya pengamalan pada syariat. Syariat ini telah terganggu dengan adanya mereka yang mengataskan mimpi dan mengenepikan unsur-unsur utama dalam agama ni. Okay. Dalam pendahuluan, penulis disebut apa? Dia kata ilham adalah satu lumrah dalam kehidupan manusia. Tak dapat kita keluar daripada ilham ni. Maknanya kita mesti dan ada pengalaman ilham tu datang, masuk dan keluar dalam diri kita. Okay. Ada yang memperolehi ilham yang baik dan ada juga yang memperolehi ilham yang tidak baik. Ia juga melibatkan bidang dan lapangan seperti keilmuan. Maknanya bila mana dia nak faham satu ilmu tu, antara benda yang boleh menggerakkan kefahaman ilmu tu ialah dengan ilham. Sebab tu kita akan tengok ada ilmu-ilmu yang terbina daripada ilham semata-mata. Antaranya dalam ilmu sastra Arab ada satu part nama dia ilmu arud wal qafiyah. Ilmu arud wal qafiyah ni ialah ilmu untuk mengenali jenis-jenis syair dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan baca sejarah penciptaan ilmu arud wal qafiyah ni oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ianya ialah satu orang yang pada peringkat awalnya dengar bunyi apa-apa saja. Lepas pada tu dia cuba teliti bunyi itu dengan dia masukkan air dalam bekas tertentu, dia ketuk bekas tu, dia banyakkan isi padu air tu dan dia separuhkan isi padu air tu, sehingga orang kata dia mental dengan sebab dia duk buat benda tu. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni bukan orang yang biasa-biasa. Dia hidup pada zaman Ali bin Abi Talib dan dia ada sumbangan dia terutamanya dalam penulisan Al-Quran, iaitu yang membariskan Al-Quran yang ada baris atas, baris bawah, baris depan ni jasa daripada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Okay. Cuma antara benda yang dia buat ialah dia mengasaskan ilmu arud wal qafiyah, iaitu ilmu yang berkaitan dengan neraca syair bagi orang Arab. Dia datang pada ilham. Sebab tu orang yang belajar dalam bidang bahasa Arab dia akan tahu arud wal qafiyah indal Arab, arud wal qafiyah di sisi Arab ni ada 16 jenis. Dia ada bahrul rajas dan bermacam-macam bahar yang lain. Kita bukan nak fokus yang tu. Cuma nak kata ada benda-benda dalam ilmu dia berkembang baik bila mana ilham tu dipandu dengan baik. Okay. Dan ada benda-benda
dalam kehidupan manusia, dalam ilmu juga, dia merombak kecantikan disiplin ilmu tu kerana ilham juga. Cuma kebiasaannya ilham ini dia bertindak pada kesenian, kebudayaan, penciptaan, ataupun orang kata apa, penghasilan satu-satu bangsa dan kaum tu. Dia ada cara dia nak uruskan aliran air di tempat dia, cara dia untuk dia uruskan bekalan makanan mentah di negara dia. Kadang-kadang dia datang daripada ilham. Yang ni semua ilham-ilham yang positif, ilham-ilham yang memberi manfaat kepada manusia. Okay. Dan sekecil-kecil ilham ini disebut sebagai ilham fitri. Ilham fitri ini seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl. Allah Ta'ala sebut, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Kami ilhamkan kepada lebah untuk pergi ke gunung dan membuat sarang di gunung, lalu membentuk kumpulannya, lalu mengeluarkan madu sarang itu. Maknanya kebolehan, keupayaan lebah untuk pergi cari stigma mana-mana bunga, kumpul satu tempat, lepas tu buat sarang, buat madu. Itu pun ilham. Bagaimana binatang bila mana dia berkembang biak, dia melahirkan ataupun dia bertelur, dia keluar zuriat dia, dia keluar anak dia, dia ada rasa nak jaga, dia ada rasa nak protect, pertahankan, orang kata apa, anak dia tu, dia nak susukan anak dia tu. Ini semua ilham berlaku kepada haiwan pun. Cuma itu ialah ilham-ilham yang umum, yang bukan untuk kita bahas pada pagi ini. Yang kita nak bahas sekarang ni ialah ilham yang datang untuk modify body syariah itu, modify nas ini, modify hadis ini. Akhirnya berlaku satu kefahaman baru yang tak dipandu oleh mana-mana kefahaman yang terdahulu, khususnya kefahaman yang dibawa oleh Nabi dan juga kefahaman yang dibawa oleh para sahabat. Sebelum dia masuk dan dia ta'rifkan ilham, dibawa dulu beberapa kesan sekiranya ilham ini dibuka tanpa ada batasan. Yang pertama yang dia sebut sini, ilham akan berjaya membuka pintu buruk sangka sesama orang Islam. Kerana orang yang mendakwa memperolehi ilham kadang-kadang melibatkan perkara yang bersangkutan dengan maruah. Maknanya dia dapat ilham tu, dia nak petikai kredibiliti orang. Okay. Dalam isu ilham yang nak dibahas ni, kadang-kadang dia sekalikan juga dengan isu kasyaf. Ilham dan kasyaf benda yang akan dibahas sekali. Kasyaf di sisi dalam masyarakat kita ni ialah kebolehan satu orang untuk trace, check dan tengok orang tu dari segi lintasan hati dia, dia ni banyak buruk sangka dekat orang tu, kasyaf dia. Dan benda ni memang telah berada dalam minda dan kepercayaan masyarakat kita, khususnya masyarakat Melayu ni, percaya ada orang yang ada kebolehan kasyaf. Kasyaf yang dimaksudkan dalam masyarakat kita ni ialah kasyaf boleh tengok orang tu apa lintasan hati dia, apa sangka-sangka yang dia tengah bersangka, sangka buruk pada orang, ataupun dia tengah mengumpat orang dalam hati dia, ataupun apa-apa saja kesalahan yang dia buat. Sebab itulah masyarakat kita, bila mana dia pergi jumpa orang yang disangka ada kelebihan tertentu, sama ada kelebihan ilmu agama dia lebih pada orang, ataupun kelebihan ilmu-ilmu berkaitan kerohanian, khususnya ilmu dalam tasawuf, ilmu dalam penyucian jiwa, biasanya akan ada rasa gerun pada kelompok ini ataupun orang ni, kerana takut orang ini boleh faham dan boleh tahu isi hati kita, sehingga dibawa cerita-cerita yang bersifat rekaan, dan ada juga cerita-cerita yang bersifat sangkaan semata-mata. Bila mana orang tu dia bagi nasihat, nasihat tu bertepatan dengan apa yang ada pada kurang diri kita. Ini ialah salah satu daripada cabang perbahasan ini, iaitu ilham dan juga kasyaf. Okay. Yang pertama yang disebut sini ialah membuka sangka buruk sesama muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, membuka pintu orang yang selalu mendakwa ilham ini untuk menguatkan cengkaman kepada pengikut dan pentaksub dia.
Modal ilham ini digunakan untuk menajamkan kepercayaan orang-orang yang ditokohkan. Maknanya dia tu tokoh, dia nak jadikan ketokohan dia tu lagi mantap, lagi kuat, maka akan dibawalah cerita ilham ini. Tujuan dia ialah untuk mendapat penghormatan. Dan manusia memang lapar pada penghormatan pun. Itu benda yang tak dapat dinafikan. Sebab tu cerita orang guna kuasa, guna kekayaan dia untuk melebarkan ataupun memanjangkan kepercayaan orang pada dia. Inilah benda yang memang termasuk daripada tamak haloba manusia itu sendiri. Dia nakkan pengaruh, salah satunya ialah menggunakan kepercayaan, kebolehan untuk berilham dengan ilham-ilham yang pelik pada orang. Okay. Yang keempat, akan berlaku pengabaian kepada nas, sehingga pergi kepada mendahulukan ilham daripada perkara yang bersifat qat'i. Yang kelima, membuka pintu ataupun membuka kepada mengkuduskan satu-satu orang guru, sehingga tak boleh lagi ditegur, tak boleh lagi dipertikai apa-apa saja kesalahan, kesilapan yang dilakukan, walaupun kesilapan dan kesalahan itu terang dan fatal, tak dapat lagi diabaikan ataupun tak dapat lagi dibuat apa-apa. Okay. Lepas pada itu kita masuk makna ilham yang nak dibahas. Ilham yang nak dibahas dalam perbahasan yang ke-9 ni ialah campakkan sesuatu dalam hati seseorang yang membuatkannya tenang dan tenteram, tanpa disertai dengan pendalilan yang khusus, yang teliti, ataupun apa-apa hujah, justifikasi yang kukuh. Ianya hanya satu kenyataan yang bersifat, kadang-kadang bermaksud kata-kata hikmah, kata-kata hikmah yang umum, yang surface semata-mata, bukanlah kata-kata hikmah yang mempunyai kedalaman maksud, tapi hanya pada kata-kata biasa saja. Okay. Jadi ini antara takrif yang dipilih ataupun definisi yang dipilih untuk kita teruskan lagi perbahasan yang nak dibawa sini. Okay. Kemudian kita tengok dalam perbahasan ni dia nak sebut pandangan ahli sufi. Sebab yang bincang banyak bab ni bukan ahli fiqh, bukan ahli Quran, bukan ahli tafsir. Yang akan bincang panjang isu ni ialah ahli sufi ataupun ahli tasawuf. Okay. Kita kena tahu isu ilham ini telah terjadi khilaf di kalangan sufi yang besar. Maknanya di kalangan ahlus sufi ni, sufiyah ni, sufiyun, mereka ada kelompok yang tak setuju, ada kelompok yang setuju. Dan kelompok yang setuju ni ada yang setuju dengan garis panduan, ada yang setuju tanpa garis panduan. Maknanya umumnya ada tiga lah kita akan nampak. Yang menolak, al-mani'un, ni golongan yang menolak, al-mujizuna bid-dawabit, golongan yang membenarkan dengan garis panduan. Kemudian yang ketiga ialah al-mujizuna bila hudud, mereka yang membolehkan tanpa ada apa-apa sempadan pun. Kira ilham boleh terima, tak boleh petikai, itu saja. Okay. Kita tengok kelompok yang kata ada dan kelompok yang kata tak ada. Okay. Tuan-tuan akan tengok nama-nama ni ialah nama-nama besar, bahkan nama-nama yang selalu diambil kata-kata dia, digunakan cakap-cakap dia ataupun pandangan-pandangan dia sebagai hujah untuk menegakkan satu-satu isu. Okay. Yang pertama ialah satu orang yang bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Asy-Syadzili ini merujuk kepada tarekat Syadziliyah yang dibawa oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Cuma Abul Mawahib ni lagi kemudian. Okay. Abul Mawahib ialah golongan yang membolehkan untuk kita mempercayai kepada ilham ini. Okay. Kalau kita tengok dalam pandangan yang dia bawa sini, setengah ahli sufi menjadikan ilham sebagai hujah, misalnya Abul Mawahib Asy-Syadzili. Tetapi ia juga menolak orang yang mengingkari kata-kata setengah ahli sufi yang lain. Maknanya dia ada unsur letak garis panduan lah. Kebiasaannya kalau tengok penerimaan yang diterima oleh Abul Mawahib ni, ialah satu orang yang mengatakan, maknanya satu orang yang dikatakan ada kekuatan ilham ni, antara dialog dia, antara cakap-cakap dia waktu ilham tu turun, biasanya dia akan sebut
hatiku memberitahu kepadaku daripada Tuhanku. Haddatsani qalbi an rabbi. Ini kata-kata yang selalunya akan diucapkan oleh rajul mulhim, orang yang ada ilham. Haddatsani qalbi, telah mengkhabarkan kepadaku hatiku, an rabbi, daripada Tuhanku. Tengok tuan-tuan, orang yang belajar ilmu hadis dia akan tengok ada penyerupaan dalam nak penyampaian, dalam nak sampaikan ilham. Perkataan haddatsani, akhbarani, apa-apa saja perkataan yang bunyi macam ni, ini ialah perkataan yang digunakan oleh muhaddisin untuk menceritakan satu cerita yang dia nak bawa, hadis yang dia nak bawa. Dan bila mana guna perkataan haddatsani, ini sirah lafaz yang menunjukkan kekuatan riwayat itu. Sebab satu ulama hadis dia nak bawa hadis, dan cara kita nak kenal hadis dia tu kuat ataupun tak kuat ialah kita kena tengok dia punya siyar at-tahammul, dia panggil. Siyar at-tahammul ni ialah cara dia bawa cerita. Antaranya ialah haddatsani. Ini ialah contoh riwayat-riwayat yang kuat. Akhbarani, sami'tu. Ini semua benda-benda yang kuat. Tapi kalau dia sebut an saja, dia tak sebut akhbarani ke, dia tak sebut amba'ani ke, amba'ana ke, akhbarana ke pun tak ada, maka hadis ni ataupun riwayat ni dikhawatiri ada penyakit-penyakit yang cuba disembunyikan. Sebab tu orang belajar hadis dia akan tahu isu hadis an-anah. Hadis yang diriwayatkan dengan an. Hadis ni terdedah kepada penyelewengan. Tapi kalau hadis yang dibawa dengan sami'tu ataupun akhbarani ataupun amba'ani, akhbarana, ini semua hadis-hadis yang ada lafaz yang menunjukkan kekuatan. Tapi masih lagi ada kemungkinan termasuk dalam lafaz-lafaz seperti ini benda-benda yang tak dapat dikenal pasti dengan teliti, iaitu kecacatan-kecacatan kecil. Sebab tu orang belajar ilmu hadis dia akan ada satu bab nama dia ilal. Ilal ni ialah mengenal pasti kesilapan yang terpencil yang tak akan dapat dilihat oleh ahli hadis biasa, melainkan ahli hadis yang terlibat dalam ilmu ilal. Antaranya ialah Al-Imam Al-Bukhari, antaranya ialah muridnya Al-Imam At-Tirmizi, antara jagoan yang lain ialah Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini adalah tokoh-tokoh. Sebab tu gelaran bagi kelompok ni dipanggil dengan nama Jahabiz. Kebolehan untuk scan satu riwayat kat mana dia punya pengguguran secara indirect. Perawi itu asalnya ada tapi hilang. Yang ni yang hanya boleh trace ialah orang yang terlibat dengan satu cabang ilmu nama dia ilal. Di Malaysia ni untuk bidang hadis daripada degree sampai PhD tiada pengajian ilal kecuali di negara Arab saja. Sebab bab ni susah. Bab ni lah akan menyebabkan orang tu lambat boleh degree, lambat boleh master, lambat boleh PhD pun. Sebab nak bahas bab ni something crucial, benda yang sangat-sangat teliti. Hatta kalau kita tengok, kita tak cakap dalam bidang lapangan akademik moden, kita cakap dalam bidang turas ulama yang terdahulu. Imam Al-Bukhari pening dengan soalan anak murid dia, sebab soalan anak murid dia bersifat provokasi. Antaranya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni kalau tuan-tuan tahu, dia ada kitab ilal dia sendiri, nama dia Ilal Tirmizi, syarah kepada syarah dia ialah oleh Ibn Rajab Al-Hambali dan juga ditahqiq oleh Dr. Nuruddin Aitir rahimahullahu taala, seorang ulama hadis daripada Syria, dah meninggal pun. Cuma saya nak sebutnya dalam kitab Ilal Tirmizi tu, soalan-soalan Imam Tirmizi kepada Imam Bukhari dalam hadis ni sekali pandang okey, riwayat ni tak ada masalah, perawi dia semua okey. Tiba-tiba boleh trace, boleh check perawi ni waktu dia riwayat, waktu ni dia punya keadaan pemikiran dia dah ada demensia, dia dah tua sangat, dia tersilap. Macam mana boleh tahu kawan ni waktu dia riwayat hadis ni dia ada demensia? Ini orang yang betul-betul teliti. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kitab Ilal, kitab Rijal, tuan-tuan akan tengok
pendokumentasian yang dibawa oleh para ulama lagi detail berbanding pendokumentasian yang ada dalam Jabatan Immigration ke apa-apa saja. Sebab immigration dia boleh trace kita keluar masuk negara mana, kita sakit darah tinggi ke apa semua, dia tak ada, dia tak keluar yang tu. Di sisi ulama hadis yang ni ada, dia keluar negara mana, dia jumpa orang mana, maklumat dia macam SB dah, tapi dia bukan SB nak cari pasal dengan orang. Okey, dia just nak tengok riwayat hadis tu, cuma dia boleh tahu waktu dia riwayat ni dia punya library dah terbakar, maka waktu dia cerita ke orang, hadis dia dah gelong dah, dia campur hadis ni, dia campur hadis, sebab dia tak, buku dia hilang. Okay. Ini ialah satu penyakit yang orang kata apa, yang tak dikenal pasti, melainkan orang yang terlibat secara mendalam. Sebab tu bidang ni tak ramai. Macam saya sebut tadi, di Malaysia pengajian ilmu ilal tiada, hatta peringkat PhD pun tidak ada kelas yang dibuat metodologi ke, tak ada. Sebab benda ni payah, benda ni akan menyebabkan kita sibuk dengan masalah orang, dan yang kedua dia akan menerapkan perangai sensitif dengan benda mengarut yang orang bercakap. Itu perangai ahli hadis. Sebab tu ahli hadis dah paling banyak gelaran-gelaran yang buruk masyarakat lempar pada dia. Sebab seorang penceramah cakap tak betul, dia akan tegur. Waktu dia tegur, masyarakat tengok dialah teruk, yang penceramah ni tak teruk. Itu cabaran yang dia kena hadapi. Tapi perjuangannya semua ialah untuk menjaga keaslian, authenticity hadis Nabi itu, supaya tidak berlaku modified secara tak perasan. Ini ialah perjuangan untuk menjaga ketulinan agama. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Okey, saya nak kait dengan yang ni apa dia? Rajul mulhim, orang yang ada kebolehan untuk ada ilham ni, cara untuk dia yakinkan orang ialah dengan dia sebut perkataan haddatsani qalbi an rabbi, telah mengkhabarkan hatiku daripada Tuhanku. Guna perkataan yang sama, tujuan dia ialah untuk tackle orang, hook orang, tarik orang supaya rasa something yang dia nak cerita ni ada nilai macam orang riwayat hadis. Dia orang kata apa, print duduk sebelah nampak macam sama, tapi sebenarnya print yang palsu ataupun print yang masih lagi boleh dipertikai. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang dia sebut sini. Dia kata hatiku memberitahu kepadaku daripada Tuhanku. Bagi beliau ungkapan hatiku memberitahu kepadaku daripada Tuhanku berlaku melalui ilham yang merupakan wahyu para wali. Wahyu bagi para nabi dan rasul, ilham ialah wahyu ibaratnya yang berlaku kepada para wali. Maknanya dia terima. Syarat dia nak kena kawan tu sebut haddatsani qalbi an rabbi. Kalau dia tak sebut yang tu, tak terima lagi ilham dia. Okay. Ini Abul Mawahib Asy-Syadzili daripada kelompok yang membolehkan ilham dengan dawabit, tapi dawabit dia pun rapuh, tak kuat. Kemudian yang kedua, tokoh ni banyak benda-benda pelik yang dia perkenalkan. Dia perkenalkan wahdatul wujud, dia perkenalkan pemikiran-pemikiran tasawuf falsafah yang bercampur aduk sehingga menyebabkan berlaku bermacam-macam tokok tambah, terutamanya konsep akidah yang telah dibuat dengan wajah baru, iaitu wahdatul wujud ni. Dia selalu bawa dengan macam-macam, tiba-tiba sampai pada isu ilham dia tak setuju, iaitu tokoh yang bernama Ibnu Arabi yang terkenal dengan kitab Futuhat Al-Makkiyah. Dia ni berfahaman dengan fahaman wahdatul wujud. Dia ni membenarkan syatahat-syatahat yang bersifat lain macam. Syatahat ni tuan-tuan tahu apa? Syatahat ni ialah latah-latah yang mengandungi double meaning yang perlu di-clarify. Dia nak sebut apa? Dia terkejut. Contoh, barang jatuh daripada atas meja jatuh bawah, dia terkejut, dia kata, tidak adalah jubah aku ni malaikat Allah Ta'ala. Dia sebut macam tu. Di sisi ulama sufi ni dia panggil syatahat, latah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang tanya dia, tu apa benda tu? Itulah Allah Ta'ala. Dia tersebut macam tu. Ini dia panggil syatahat. Ibnu Arabi dia okey dengan benda macam ni. Dia tak ada masalah. Dia tidak ada apa. Maknanya kalau tengok tokoh sufi, dia tengok berhala agama lain, dia pun kata, inilah
Allah Ta'ala duduk dalam berhala tu. Tak boleh bertikai, kena terima. Walaupun adalah isu-isu lain. Untuk isu ilham, dia tolak. Syatahat dia okey. Tengok kenyataan dia kata, di kalangan ahli sufi yang sangat pekat sufi dia ni, iaitu Ibnu Arabi, dia letak garis panduan, nak ilham boleh, ilham tu mesti selari dengan Quran Sunnah. Kalau tak selari, ilham tu dia tolak. Tapi untuk syatahat ni tak ada cerita dalam Quran Sunnah. Latah-latah ni tak berlaku pada zaman Nabi dan para sahabat. Nabi bukan satu orang yang melatah sehingga mengeluarkan perkataan yang sahabat blur. Apa Nabi nak sebut ni? Sahabat pun sama, tak buat benda tu. Bukan kata syatahat, sikap suka melatah dalam kalangan masyarakat kita ni pun, ianya ialah satu perbuatan yang tidak ada daripada tabiat manusia asal. Tidak ada. Ini tuan-tuan kena tahu. Latah ni dikatakan menjadi tabiat orang-orang Nusantara. Malaysia masuk sekali, Indonesia masuk sekali lah. Melatah tu boleh jadi kerana tindakan refleks, dengan sebab dia terkejut dengan apa-apa benda yang berlaku. Barang jatuh ke, bunyi yang terlalu kuat ke, dia melatah. Terkejut disusuli dengan melatah. Cuma nak katanya, orang yang kaji dalam bab kemanusiaan ni, dalam ilmu tubuh badan manusia ni, terkejut memang ada. Manusia dia boleh terkejut, refleks. Tapi latah ini berasal pada tabiat. Dia bukan keluar pada perut mak dia latah terus. Okay? Sebab tu latah ni disinonimkan dalam masyarakat kita, dia akan keluar perkataan-perkataan yang tak elok. Perkataan-perkataan yang bersifat sebut benda-benda dalam kain, kemaluan lelaki, perempuan. Perkataan-perkataan yang berunsur maki, berunsur lucah. Okay. Yang ni dia bukan tabiat. Kalau dia tabiat manusia, semua bangsa duk buat. Tapi yang duk buat ni Melayu je. Ada orang kata Eskimo buat. Eskimo tak tahu, jauh sangat nak pergi cek. Melayu lah. Okay. Sebab saya tengok masyarakat Arab dia tak ada latah. Terkejut memang ada. Okay. Tapi latah dia tak ada. Bunyi orang horn dia pun sebut ya jahil, tak ada sebut. Dia tak sebut macam tu. Okay. Terkejut tu ada. Okay. Tapi kita orang Melayu bila dia terkejut, dia latah, dia sebut. Dan yang mendominasi perangai suka melatah ni dalam kajian lah, kebanyakannya perempuan. Lelaki pun ada sekarang. Cuma nak kata ia satu benda yang tak elok. Dia asalnya dia bukan macam tu, tapi dia buat. Dia buat dan akhirnya benda tu dah jadi refleks. Okay. Kalau latah yang ni pun, latah yang macam ni pun tiada kajian saintifik kata okey, apatah lagi latah yang berunsur macam syatahat-syatahat ni lah. Okay. Walaupun ada keringanan, sebahagian para ulama mengatakan ada orang-orang yang majzub, yang ditarik oleh Allah Ta'ala, ini ialah hai'ah dia, kebiasaan dia jadi macam tu. Okay. Kemudian dia sebut lagi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengeluarkan kata-kata yang menggambarkan ilham tidak boleh dijadikan hujah. Abul Mawahib Asy-Syadzili dia kata boleh. Ni pengasas tarikat Syadzili ni, dia kata tak boleh. Ni pengasas. Abu Hasan Asy-Syadzili ni pengasas. Okay. Dia kata sini, apabila kasyaf bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran dan hadis dan tinggalkan kasyaf atau ilham itu. Katakan kepada dirimu, sesungguhnya Allah menjamin kepadaku pemeliharaan dengan apa yang terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah, dan tidak menjaminnya untuk dalam perkara-perkara kasyaf, ilham ataupun musyahadah. Yang ni disebut dalam Tabaqat Asy-Sya'rani oleh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nak sebut pada kita bahawasanya di sisi kalangan sufi ni pun tidak ada kesepakatan untuk menerima pada bab-bab berkaitan dengan kasyaf ni. Okay. Kemudian kita pergi kepada darjat ilham di sisi ahli-ahli sufi. Ilham melalui jalan malaikat yang mencampakkan ilmu tertentu ke dalam hati orang yang disampaikan ilham itu. Ini dalam Ihya Ulumuddin disebut. Imam Al-Ghazali membezakan antara wahyu para nabi dan ilham para wali hanya pada penyaksian malaikat terhadap apa yang dibawa daripada ilmu itu. Menurut beliau,
sebagaimana ilmu-ilmu yang diusahakan tidak jauh berbeza dengan ilmu-ilmu ilham dari segi ilmu, tempat ataupun puncanya, dan juga hilang hijabnya itu daripada hati. Begitu juga wahyu tidak berbeza dengan ilham sama sekali, kecuali dari sudut menyaksikan malaikat sahaja. Perbahasan ni dia jadi rumit. Kenapa? Tuan-tuan boleh tengok, Imam Al-Ghazali ni dia tokoh yang hidup dalam kurun yang kelima dan keenam. Kita boleh tengok para ulama yang membantah amalan sufi yang melampau ni, dia bermula pada kurun yang keenam. Tulisan tu banyak. Sebab tu penulis buku yang sama ni, iaitu Prof Basri ni, dia ada tulis satu lagi buku yang baru terbit lah tahun 2021, iaitu bantahan para ulama kurun yang keenam terhadap manhaj dan pengamalan ahli sufi. Yang ni saya ada buka Sabtu, minggu kedua, minggu keempat di Masjid Repuh, baru start tahun ni lah. Start tahun ni. Okay. Isu pertama dalam buku tu ada lebih banyak daripada buku ni lah, 12 isu. Isu pertama yang dia bahas ialah kasyaf, kemudian al-wajd, itu isu yang kedua. Okay. Cuma nak katanya dia bermula kurun yang keenam. Sebab apa? Kurun keempat, kelima, keenam ni ialah kepesatan. Golongan-golongan sufi mendominasi kepercayaan masyarakat, bahkan mendominasi kepercayaan para pemimpin dan khalifah pada waktu itu. Maknanya mereka duduk dalam pemerintahan, mereka duduk dengan orang-orang yang ada nama dan ada kedudukan, dan akhirnya pandangan-pandangan mereka diataskan, perbahasan-perbahasan mereka disebut sebagai ilmu dataran tinggi. Ini semuanya berlaku sekitar kurun keempat, kelima dan keenam. Dia punya kata apa, klimak zaman tu. Sebab itulah kita akan tengok kurun yang keenam ni ulama ramai tulis tentang penyelewengan yang berlaku bila mana sufi itu berkembang tanpa ada batasan, dan ianya melahirkan bermacam-macam fahaman dan ideologi. Termasuklah dia akan bahas isu ilham ni lah, isu ilham. Okay. Kalau tengok Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab di Ihya Ulumuddin ni, sebelum dia tulis Ihya Ulumuddin, okay, sebab tu ada orang bila mana dia nak benarkan benda-benda yang macam ni dalam masyarakat, dia akan quote, ambil daripada Imam Al-Ghazali, ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin paling-paling kurang, ataupun dia pergi pada mukhtasar Ihya Ulumuddin, nama dia ialah Minhajul Qasidin oleh Ibnu Jauzi. Antara yang membantah amalan-amalan sufi yang melampau ialah Ibnu Jauzi. Kitab dia yang terkenal ialah Talbis Iblis, terkenal lah. Okay. Punya dia nak suruh masyarakat ni terbimbing dengan tasawuf yang betul, dia ringkaskan kitab Ihya Ulumuddin yang bertajuk Minhajul Qasidin. Cuma yang dikuliahkan, saya rasa di Perlis ni pun banyak orang kuliah kitab ni, Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Yang ni bukan Ibn Jauzi tulis, yang ni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lagi kemudian daripada tu. Yang ni lagi ringkas daripada Minhajul Qasidin. Ini antara buku-buku tasawuf yang elok untuk dikedepankan, yang tidak ada unsur-unsur problem-problem berkaitan wahdatul wujud, tidak ada. Tapi bila mana bercakap tentang kitab-kitab yang berunsur tasawuf, penyucian jiwa ni, memang tak akan terlepas dengan hadis dhaif. Hadis dhaif lah, hadis palsu ni kita kena tapis lah. Hadis dhaif memang akan masuk macam-macam mana pun, macam-macam mana. Bila mana itu cakap, hatta kalau tuan-tuan tengok orang belajar kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tak akan terlepas dalam kitab-kitab yang bercorak seperti ini masuknya hadis dhaif. Tak salah pun, tak salah. Cuma dia tak sampaikan darjat hadis tu, dia tak beri penerangan. Cuma bagi sisi orang Melayu ni ialah kitab itulah yang paling mudah sebab dia bahasa Melayu. Penawar Bagi Hati ni, itu paling basic lah. Okay. Cuma kalau kitab-kitab yang seperti kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang ni level dia dah pertengahan sikit, boleh dibaca, tapi memerlukan kepada syarahan-syarahan yang terpimpin, syarahan-syarahan yang baik. Okay. Cuma dia ada satu lagi, nama dia Hikam juga, iaitu kitab Hikam Tokku Pulau Manis daripada Terengganu. Yang ni ada unsur-unsur wahdatul wujud sikit, tak banyak pun, sikit. Nak baca boleh, baca dengan orang yang mengkaji lah.
Bukan orang yang baca rentas baca lepas tu hurai. Dia perlukan orang-orang yang ada kemampuan untuk bercakap lah. Hikam jawi dia panggil kadang-kadang dengan nama lain. Yang ni ialah isu-isu sensitif dalam tasawuf, memang ada disebut dalam tu. Termasuklah isu wahdatul wujud tu. Saya bukan kata Tok Kubur Lamak ni dia pro pada wahdatul wujud, tapi dalam buku tu dia ada perbahasan tu. Maknanya kalau kitab ni dibawa ke dalam kuliah maghrib di masjid, di surau, orang yang menyampaikan tu dia boleh laraskan perbahasan tu jadi kena dengan kefahaman masyarakat. Dia boleh laraskan. Tapi kalau dia cerita sampai menebal dia punya part yang dia tak faham tu, akhirnya dia makin tak faham, dia akan berfahaman dengan fahaman macam-macam. Sebab benda ni telah berlaku di negara jiran. Bila mana dibawa pengajian tasawuf tanpa bimbingan yang baik ataupun tanpa orang yang betul-betul boleh bawa, boleh ajar, maka dia akan keluar ideologi baru balik, cara faham baru yang cara faham yang baru pula akan keluar. Cuma darjat-darjat ilham ni macam tu lah. Maknanya dalam buku ni nak sebut pada kita, ilham itu pertama ilham fitri, yang kedua ialah ilham yang berbentuk seperti ilmu laduni. Seperti ilmu laduni. Bukan ilmu laduni, seperti saja. Kalau orang tu dakwa dia ilmu laduni, maka dakwaan itu tertolak sebab kebolehan untuk mendapat ilmu laduni ni hanya valid pada Nabi sahaja. Kita ni ialah ilham. Ilham, okey. Tapi ilham itu hanya berlaku pada orang yang saleh. Orang yang memang betul-betul dekat dia dengan Allah Azza wa Jal. Jelas di mata orang awam dia ni orang yang tidak melazimi dosa-dosa kecil, terhindar daripada dosa-dosa besar. Dia bukan Nabi lah dalam masyarakat. Cuma kita tahu dia orang yang saleh. Dan biasanya rajul mulhim, orang yang ada ilham ni, dia bukan jenis orang yang cerita semua benda. Dia tak cerita. Kadang-kadang ilham ni disebut juga dengan nama firasat dalam bahasa kita. Firasat ni memang ada orang yang Tuhan bagi, firasat dia kuat. Sebelum benda tu berlaku, dia mengagak benda tu akan berlaku. Kebolehan ini memang ada, dan akan ada orang yang ada style macam ni sampai akhir zaman pun. Okay. Tapi nadir, jarang. Dan sudah pasti kalau orang yang ada kelebihan ini, dia bukan penceramah yang ceramah hadis palsu. Sudah pasti bukan dia orang. Itu benda kita kena tahu. Sudah pasti bukan orang yang jenis cerita semua benda. Sebab sempadan dia, Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukup bagi orang tu dikenali pendusta bila mana dia suka cakap semua benda. Dia sebut semua benda. Orang macam ni dia ada sikap dusta. Walaupun dia di sisi masyarakat ada nilai kebaikan. Ini benda kita nak tahu. Sebab isu ini ialah isu yang sensitif, dan isu ini ialah isu yang berkaitan dengan kegusaran. Bila mana dia cerita ilham dia akan create keadaan panik dalam masyarakat. Terutamanya jangkaan akhir zaman. Benda ni sebahagian manusia boleh tahu. Tapi ianya bukan untuk disebarkan secara terbuka, dan tambah akhir zaman ni nak cari orang macam tu susah lah. Mungkin ada tersembunyi dekat mana pun kita tak tahu, dan tidaklah menjadi tanggungjawab untuk kita ni kena cari orang tu sungguh-sungguh. Tak perlu pun. Selama mana tuan-tuan dan puan-puan hidup berpandukan Quran dan sunnah, amal semua sunnah yang Nabi sebut, tak jumpa orang yang majzub pun tak apa dalam hidup ni. Tak jumpa pun tak apa. Tak pernah ada peluang untuk bersama dengan wali tertentu pun tak apa. Tak ada masalah pun. Cuma nak katanya ada orang dia menjadikan tujuan hidup ni cari benda-benda seperti ni. Tak perlu cari. Sebab ini juga antara tempat syaitan akan rosak kita. Cari benda ni, akhirnya kita akan terlepas pada benda yang lebih utama. Kefahaman dia terhadap Quran makin merosot. Bahkan bukan setakat kefahaman, bacaan dia terhadap Quran pun makin berkurang. Hanya kerana disibukkan nak mencari hikmah. Memanglah hikmah tu benda yang orang mukmin hilang, tapi bukan itu yang menjadi prioriti orang Islam. Benda tu ada, tapi bukan itu yang menjadi prioriti.
Untuk isu ni kita masih lagi ada beberapa sambungan dia lah, sebab isu ni agak banyak dan agak panjang. Iaitu kita akan tengok sambungan lepas pada ni, martabat ilham, hakikat ilham, cara ingin membeza antara ilham dan was-was syaitan. Ini antara benda-benda penting lah, dan perbezaan dia. Dan juga ilham-ilham yang menyeleweng itu macam mana, ilham yang bukan menjadi hujah syarak. Yang tu kita akan tengok pada kali yang akan datang lah. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.